lagi ia menderhaka, maka dianggap dia mukmin asi. Dia beriman tapi dia penderhaka, asi, kaki maksiat, sebab meninggalkan amalan soleh. Dan jika dikerjakan amal soleh, maka jadi sempurnalah imannya. Batu Rasulullah bersabda, iman ni ada berapa cabang tuan-tuan? Iman ni ada 70 cabang. Kebersihan tu iman. Kebersihan tu sebahagian iman kita. Bersih, sabar, apa lagi? Itu semuanya nak menyempurnakan. Nak disempurnakan 70. Banyak cabang iman ni. Lepas tu kita nak kata kita beriman sepenuhnya, wallah ta'ala alam, 70 cabang. Cabang ni maknanya itu semua iman kita. Termasuklah sabar. Sebab tu rumah kita ni kena bersih je. Tubuh kita ni kena bersih. Ni kena pesanlah anak keluarga kita ni, kadang-kadang rumah bersawang, kita pergi tengok rumah dia sarang labah-labah tu. Itu menunjukkan tak sempurna iman dia tu. Kita tengok Syekh, sarang labah, dia boleh jawab, itu sebenarnya memperingati hijrah Rasul, dia kata. Malas cakaplah, malas. Kan zaman hijrah Rasul kan labah-labah tu menyelamatkan Rasul, dia kata. Pandai dia jawab. Sebab itu kita rumah kena bersih ya. Diri kena bersih. Ni baju ni kalau boleh ni, gosok Syekh nak ngadap Allah. Ini nak menghadap makwa bukan main, Said ni. Menghadap bos bukan main lagi, ngadap Allah Ta'ala. Baju singlet nampak bulu ketiak, takbir tu berceragah bulu ketiak. Biar kita dengan Allah ni nampak kemas. Sebab tu Nabi sebut innallaha thayyibun yuhibbut thayyibat. Allah Ta'ala tu thayyib, baik. Allah suka benda baik-baik. Allah Ta'ala suka kita ni sempurna tu. Sebab tu kita serban ni pun kopiah biar bersih, putih. Ini taik lalat, hitam. Dia tanya, tak bersih? Zuhud, dia kata. Bukan zuhud, malas. Taik lalat, kopiah atau putih. Ya Rabb, kata. Iman kita Syekh, bersih ni iman kita. Sabar pun iman. Sebab tu iman ada 70 cabang. Itu cerita bab lain. Habis kitab nanti kita masuk kitab 70 cabang iman. Tapi ingat habis tahun 2097 ni nampaknya. Pasal sekali kuliah baca satu muka cukup. Taib, itu iman kita je, iman kita. Sebab tu nanti kita boleh kenal macam mana golongan ni tak beriman. Sebab apa jadi tak beriman ni? Banyaknya ialah tolak Rasul. Tolak Rasul banyak. Sebab tu mereka terima Allah, Rasul tak terima. Antaranya Yahudi, Nasrani. Mereka terima Nabi Ibrahim, mereka terima Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi Nabi Muhammad kami tak terima. Apa beza dengan Syiah? Syiah tak terima Nabi Muhammad, silap turun wahyu. Jawapannya engkau dengan Yahudi lebih kurang saja. Ini bukan nak marah, nak bagi tahu tasdik. Pentingnya membenarkan Nabi kita Muhammad, membenarkan apa yang dibawa datang oleh Nabi ni. Ini benda paling asas dalam iman. Tapi kalau sudah tolak Nabi, mana ada iman lagi? Walaupun semayang, walaupun puasa. Sebab tu dia panggil munafik dia tu. Munafik akidah. Nanti kita belajar munafik akidah, munafik amal. Munafik amalan ni dia tak dia panggil dia munafik pada amalan je. Sebab tu yang Nabi kata tanda munafik ada 3 bila bercakap bohong. Kata ulama-ulama itu munafik pada amalan dia. Yang bahaya munafik pada akidah. Tak terima Nabi Muhammad. Munafik pada amalan itu, amalan dia saja dianggap munafik. Maka dia oleh kerana bohong, oleh kerana janji tak ditunaikan, tapi dia beriman pada Allah, pada Rasul, dia tetap dipanggil beriman. Yang paling bahaya, yang Nabi kata neraka paling bawah selama-lama tu munafik akidah tu. Akidahnya tak menerima Nabi Muhammad walaupun sembahyang, walaupun puasa. Itu paling bahaya. Jadi iman, benda paling asas sekali ialah 2 benda ni, hati kita dan lidah kita ikrar. Tayyib. Baik. Jadi simpul di situ, kalau dia beriman pada Allah dan Rasul, cuma dia ni tak melakukan amal soleh, tak sembahyang. Ataupun sembahyang juga, tapi sembahyang ikut mood dia. Rajin sembahyang. Sejuk pagi ni tak bangun sembahyang. Orang macam ni dipanggil mukmin asi. Mukmin tapi derhaka pada Allah. Dan jika dikerjakan amal soleh, maka dianggap sempurna iman dia.
Tetapi jikalau ia mengerjakan pekerjaan yang mengkafirkan, dia menyebut dua kalimah syahadah, artinya membenarkan Allah Rasul, tetapi mengerjakan pekerjaan yang mengkafirkan, buat amalan-amalan yang membawa kepada kafir, seperti sujud bagi berhala dengan ikhtiarnya, tidak ada orang paksa, memang dia sendiri nak buat. Baik. Atau membuang mushaf, buang Quran kepada tempat yang cemar, tempat najis, tempat kotor dengan ikhtiarnya, memang dia sendiri sengaja buang, dipanggil ayat-ayat Quran dalam lumpur-lumpur yang ada tu. Atau mengata kalimah kufur, menyebut kalimah kufur. Tuhan ni, kau ingat orang Melayunya Tuhannya bagus, Tuhan orang Hindu pun bagus tau. Tu kalimat kufur, menerima ada Tuhan yang lain dari Allah. Tak boleh ni kalimat-kalimat kufur. Batu saya pesan tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Batu Cave tu, kan ada satu berhala besar tu yang pegang tombak tu kan. Tuan-tuan ni macam tak pernah pergi. Ini buatlah lawatan sambil belajar tu. Orang yang pegang tombak besar kat Batu Cave tu, namanya Morgan. Kita kalau lalu kat situ, anak cucu tanya, "Tok, apa tu Tok?" Jangan kata tu Tuhan mereka, kena kata itu berhala mereka, itu sembahan. Bila kita kata itu Tuhan mereka, seolah-olah kita menganggap ada Tuhan lain dari Allah Ta'ala. Tak boleh kata Tuhan mereka. Kita menganggap ada Tuhan lain dari Allah. Habis tu dia kata tu Tuhan dia, itu pasal dia jadi macam tu, jadi kufur, sebab menerima Tuhan yang lain dari Allah Ta'ala. Kita tak boleh mengiyakan ada Tuhan selain Allah. Habis tu nak kata apa? Kita kena kata itu sembahan mereka, tu berhala mereka, tu patung mereka. Itu bukan Tuhan. Kan kita sudah berikrar la ilaha, tidak ada Tuhan melainkan Allah je Tuhan. Tuhan lain kami tak iktiraf. Sebab itu jangan kata tu Tuhan mereka. Kalau kita kata itu Tuhan mereka, seolah-olah bimbang hati kita menerima ada Tuhan lain. Habis itu memang dia kata tu, itu pasal dia jadi Hindu, pasal dia kata Tuhan banyak tu jadi Hindu tu. Kalau dia kata Tuhan Allah saja, dia jadi tauhid, ada tauhid, mengesakan Allah semata-mata. Itu namanya jangan sebut kalimah-kalimah kufur. Apa kalimah kufur lagi? Kau ingat Nabi Muhammad tu bagus sangat ke? Dia ada ke tak ada kau kisah? Dia ada PhD ke Muhammad tu? Jangan cakap begitu. Itu semua kalimat-kalimat kekufuran tu. Atau ni dia barang sebagainya daripada perkara yang mengkafirkan yang lagi akan datang kenyataannya. Oleh kerana lagi akan datang, tunggu akan datanglah, maka orang itu jadi kafir. Ingat tuan-tuan, pertama tadi apa tadi? Sujud bagi berhala. Dengan ikhtiar, dengan sukarela sujud. Bicara tentang rokok, bagaimana kalau orang pergi kuil, tiba-tiba dia tunduk depan berhala. Ini berlaku di kalangan orang-orang kita hari ini, terutamanya politician kita. Bila pergi kuil-kuil nak ambil hati pengundi-pengundi, kadang-kadang pergi kuil, orang tunduk dia pun tunduk sama. Orang rokok dia pun rokok sama. Dia kalau rokok ini, ulama-ulama membahaskan atas niat dia, apa niat dia tunduk kepala tu. Kalau niat dia membesarkan apa yang ada depan dia tu selain Allah, kafir juga dia. Jadi itu kalau rokok. Adapun sujud ini dengan sukarela, sepakat ulama kata ada niat ke tak ada niat ke tak boleh sujud. Sebab itu dilarang kita sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aja. Jangan sujud selain daripada Allah Taala. Kecuali lah tuan-tuan sujud tu kerana nak bersenam, macam askar tu kan, itu pun sujud askar tu pun bukan sujud dengan 7 anggota. Kepala je ke bawah, punggung ke atas tu. Tangan belah belakang, itu bukan sujud, itu entah apa nama dia panggil ragging ke apa tu kan. Dok tengok askar-askar tu lah, training untuk kepala bawah, punggung ke atas, tangan belah belakang. Itu bukan sujud. Ini sujud, memang sujud. Tak boleh sujud. Yang dimaafkan kalau dia sujud itu dengan paksa, sebagaimana kita dah baca kisah Ammar bin Yasir. Sewaktu ayahnya diseksa, ibunya Sumayyah diseksa, ibu dan ayahnya mengambil jalan azimah, mati pun tak apa. Untuk Allah sembah berhala tak mau. Jadi Ammar ni
Dia anak muda, dia remaja masa tu. Dia mengambil jalan dipanggil rukhsah. Rukhsah ni dia ambil jalan untuk selamatkan diri. Dua cara ni boleh. Azimah boleh. Azimah ni ambil jalan keagungan, sanggup mati, tahankan akidah, syahid. Jadi Ammar ni ambil jalan rukhsah. Dia kata dia menyembah, dia sujud. Lalu dia jumpa, setelah dia diselamatkan, dia jumpa Nabi SAW. Dia bercerita pada Rasulullah apa yang dia lakukan. Dia sujud itu pun bukan dia mahu, terpaksa. Kalau tidak nyawanya terancam. Lalu Rasulullah tanya, kaifa tajidu qalbak, bagaimana hati kamu di saat itu? Dia kata, tatma'innu bil iman, hati saya tetap dengan iman pada Allah dan Rasul. Nabi kata, kalau begitu tak apa. Itu kalau dalam bab nyawa kita terancam, itu dimaafkan. Ini berlaku pada sahabat kita di China, di Uyghur, yang diazab kalau menyembah Allah Ta'ala. Jadi mereka boleh mengambil jalan ini, namanya jalan rukhsah, kerana nyawa terancam. Ini baik. Yang kita bincang ni sukarela, ikhtiar. Tak ada orang paksa pun, sengaja sujud berhala, kafir dia. Itu batal syahadahnya. Ataupun membuang mushaf, tempat yang kotor, tempat cemar. Batu kita ni kalau ada Quran yang terbuang, yang terpakai itu kumpulkan, bakar, kemudian abu-abunya itu kita kumpulkan, buangkan di tempat-tempat yang tidak dilalui manusia, antaranya di hutan-hutan ke ataupun di laut. Hari ni orang buat program bakar Quran, kemudian dibuat macam cube, dicampakkan dalam laut, bawah laut tu, di dasar-dasar laut itu. Jangan kita buang merata itu. Itu namanya jadi kafir orang tu buang mushaf Quran. Atau mengatakan kalimah kufur, kita dah bincang tadi, atau barang sebagainya, perkara yang mengkafirkan yang lagi akan datang, maka orang tu jadi kafir. Dan jika ditakdirkan, diandaikan baginya ada ikrar dan tasdik dan amal soleh sekalipun, walaupun dia ni mengucap syahadah, dia membenarkan Allah dan Rasul, dia sembahyang puasa sekalipun, dia melakukan perkara-perkara yang membawa kepada kafir, jadi kafir dia. Jadi hati-hati kita dalam bab perkara yang membawa kepada kekafiran. Antaranya tuan-tuan, ialah jangan kita mengkafirkan sesama Islam kita ni. Ini perkara yang paling kita bimbang mutaakhir ni. Baru ni dia ambil tindakan kepada pelajar Darul Quran dan pensyarah dia. Mereka ni golongan dipanggil golongan Wahabi taksub, pentaksub Wahabi. Sampaikan kita dalam bab khilafiyah, macam kunut kita ni kan benda khilafiyah. Bila khilafiyah ni kita kata kita ada dalil, dia ada dalil dia, kita ada dalil kita berdalilkan sunnah, hadis, dia tak terima. Tak terima tak apalah. Apalagi kita baca talqin di kubur, kita bertawasul. Dalam bab tawasul, ulama-ulama berkhilaf. Ulama sepakat dalam bab tawasul menyebut nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Bertawasul pada Rasul, menyebut nama Nabi Muhammad, bijahin Nabi, kemuliaan Nabi. Cuma ulama berkhilaf dalam bab tawasul pada orang mati di kalangan orang soleh. Itu khilaf. Setengah mereka kata tak boleh, setengah kata boleh. Boleh itu berdasarkan beberapa amalan para sahabat sendiri, bertawasul dengan orang yang hidup ataupun orang yang soleh yang dah mati. Jadi kita pergi kubur alim ulama, tok-tok guru, wali Allah, kita bukan minta dengan orang kubur, kita minta pada Allah, cuma dengan kemuliaannya. Jadi kita bukan minta kepada kubur. Jadi orang begini menganggap amalan itu amalan kuburiyun dipanggil, penyembah kubur dia kata. Soalnya bila pula kita sembah kubur? Jadi mereka mensyirikkan perbuatan itu dan mereka kata ini golongan kafir, dia kata ni. Sampai yang dikafirkan itu ialah antaranya saya sebutlah Habib Ali Zainal Abidin. Siapa lagi yang mereka tak setuju ni semua ni? Mengkafirkan orang Islam ni tuan-tuan, jatuh kafir pada diri dia. Hati-hati ni. Batu bab iman ni kena kenal betul-betul ni. Jangan ekstrim sangat macam tu ya.
Sampai bubuh dan wall FB dia. Saya ada keratan tu. Sahabat-sahabat tunjukkan macam mana dia sebut ini golongan kuburiyun ni kafir, menerima ajarannya jadi kafir sama kita kata. Jangan mengkafirkan orang begini. Hati-hati kita. Nauzubillah min zalik. Ya, dalam bab-bab khilafiyah ni bab tu Negeri Sembilan cukup ambil berat masalah ini. Selangor malah telah mewartakan dalam fatwa Negeri Selangor 25 benda siapa yang menyentuhnya kita akan ambil tindakan. Antaranya benda khilafiyah ni. Tak terima tak apa. Tapi jangan kita berbalah. Sebab kita ada dalil. Selagi kita ada dalil, kita beramal atas sunnah. Dia amal lain, kita amal lain. Macam subuh ni kan. Mazhab Hanafi, tempat saya berapa ramai Hanafi tu. Indonesia pula, Bangladesh, Pakistan. Penuh dia. Saya ingat hari ni tinggal separuh. Sebab separuh lagi dia orang ni penuh kan tu. Kalau sembahyang subuh tu, dia tak kunut. Tapi dia tak kata kita sesat. Kita pergi Mekah. Imam Mekah tak kunut, kita tak kata dia sesat. Itu namanya boleh terima benda khilafiyah. Ini dikata kita ni sesat pula. Itu yang kita naik angin tu. Baik, balik tajuk ni Kang tajuk lain masuk ni Kang. Cuma saya nak sebut ini, jangan masuk golongan ni. Mudah nak kafirkan orang kerana ini membawa Nabi sebut sesiapa mengkafirkan sesama muslim, ucapan tu kembali pada dia. Hati-hati. Sebab itu Rasulullah sendiri dengan puak-puak munafik, Nabi tak kata mereka kafir. Walaupun Nabi tahu ada munafik zaman Nabi, mesyuarat sekali, duduk sekali, mayang sekali. Belakang Nabi rancang macam-macam nak buat. Tapi Nabi tak kata mereka kafir kerana batin ini Allah Ta'ala hukum dia. Kita hukum zahir saja. Sebab dia tak sembah bahala tu. Baik, kalau dia dah sembah bahala, jatuhlah begitu. Dan jika ditakdirkan, diandaikan ada ikrar walaupun mulutnya bersyahadah dan tasdik dan amal soleh sekalipun, kerana bahawasanya syari' menjadikan pekerjaan yang tersebut itu alamat takzib. Kerana syari' ni maknanya hukum syarak kita. Dalam kita nak menghukumkan mereka ni mukmin ke kafir, bicara bab ni dia 4 aja. Bicara bab akidah 4 je golongan manusia. Mukmin, asi, fasik dipanggil mukmin, fasik, kafir, munafik. 4 aja. Ada tonton pecah beginilah. Pecah gini. Pecah gini. Mukmin, ini yang kita hendak ni. Fasik tadilah, mulutnya ada syahadah, hatinya tasdik, cuma amal tu celuh-celah. Mayang juga Jumaat je Syekh. Jumaat dengan raya. Sebab tu kami panggil mereka ni, kalau sembahyang Jumaat raya kita panggil ahli sunat wal Jumaat, kita panggil. Yalah, mayang raya, sunat raya dah ada, mayang Jumaat ada, kan panggil ahli sunat wal Jumaat. Tapi mayang lain uzur ni berat ya. Kita kata dia mukmin, cuma dia masuk mukmin asli, dipanggil fasik dia. Dia tetap duduk sini lah. Yang ni bahaya ni, kafir, munafik. Munafik ni walaupun mulutnya ada syahadah, hatinya tak terima Allah Rasul, pura-pura dia duduk sini juga. Dia duduk dalam neraka selama-lama. Dia dengan kafir sama aja. Jadi bincang macam tu je. Mukmin, kafir. Bila buat kafir, dalam dia ada munafik. Hati-hati ya. Bab bincang bab iman ni, bincang bab akidah, bab hati. Dan akidah ni, iman hahuna. Nabi kata iman sini. Macam mana pegangan sini ni? Tayyib. Batu jangan kita mengkafirkan sama Islam kita. Kita hukum zahir je lah. Tengok dia sembahyang. Kerana bahawasanya syari' menjadikan pekerjaan yang tersebut itu alamat takzib. Apa pekerjaan tu? Pekerjaan tak sembahyang, tak puasa ni alamat takzib, mendustakan. Tanda mendustakan Nabi pada tiap-tiap barang perkara yang didatangkannya daripada agama. Maka jadi batallah pada syarak ikrarnya. Maksud bahawasanya syariat menjadikan pekerjaan tersebut tu sembah berhala, menyebutkan ucapan-ucapan kufur. Allah Ta'ala tu bukan dia ada pun. Allah Ta'ala tu duduk kat langit macam kita duduk atas kursi. Menyamakan Allah macam kita. Ini dipanggil golongan Jahmiyah ini.
Baik. Apa lagi? Dia menyebutkan ucapan kufur. Muhammad tu tak ada pun aku tak kisah. Apa Muhammad tu hebat sangat ke? Itu dia panggil menjadikan pekerjaan itu alamat mendustakan ikrar. Bukankah dia dah berikrar Muhammad Rasulullah? Tiba-tiba dia kata Muhammad tak ada pun tak apa. Bukankah dia dah mengatakan la ilaha illallah? Tiba-tiba dia kata ada Tuhan lain dari Allah Ta'ala. Itu namanya mendustakan tiap-tiap perkara yang didatangkan daripada agama, maka jadi batal ikrar dia telah membatalkan dia punya syahadah tadi tu. Ikrar ni kita panggil janji kita lah. Kita dah janji la ilaha illallah, tidak ada yang kusembah melainkan Allah, disembah benda lainnya. Tidak ada apa lagi, tidak ada yang esa melainkan Allah, tidak ada yang bijak melainkan Allah, la ilaha tu. Tiba-tiba ada rasa yang lain bijak dari Tuhan lagi. Tuhan pun tak tahu ni. Jangan tu. Sebab tu kita kata Syiah tu sesat. Sebab Syiah kan kata silap turun wahyu. Jibril patutnya bagi pada Ali, entah macam mana Jibril salah orang dia kata. Kita kata waktu Jibril buat wahyu tu Tuhan tak perasan ke? Dia kata Tuhan pun tak perasan, dia kata. Engkau ni beriman macam mana dengan Allah ni? Dia anggap Tuhan pun tak perasan silap turun wahyu lama ni. Habis tu siapa yang betulkan? Datang Syiah betulkan, baru Tuhan perasan salah orang selama ni ya. Gila punya Syiah. Ni tuan-tuan nak marah, nasiblah mesti Syiah kalau marah ni. Jadi jangan marah. Itu namanya membatalkan ikrar dia. Dia dah kata la ilaha illallah, tidak ada yang maha tahu Allah. Tiba-tiba dia kata Allah tak tahu. Allah tak tahu. Silap turun wahyu lama ni. Kita orang yang beritahu. Jangan main-main dengan Allah Ta'ala. Batu jangan kita main-main dengan Allah, boleh batal ikrar kita tu. Batal pada syarak ikrarnya, tasdiknya dan amalannya dengan alamat yang tersebut. Batal tiga-tiga sekali. Sebab dah sembah berhala. Tetapi jika diketahui bahawa sujudnya itu bukan kerana membesarkannya dan bukan kerana mengiktikadkan uluhiyat, sedang hatinya tetap dengan tasdik, maka tiadalah dihukumkan atasnya dengan kufur pada batin, hanya dihukumkan atasnya dengan kufur pada zahir jua. Macam mana pula sujud bukan kerana membesarkan? Macam saya sebut tadilah, askar dia training nak bagi gagah dia punya balancing tu. Kadang-kadang ada orang nak bagi gagah dia punya balancing, dia kaki ke atas kepala ke bawah tu. Kaki ke atas kepala ke bawah ni kalau kita tak biasa, kita berdiri tombang kita. Jadi dia latih. Contoh. Jadi askar-askar ni nak latih supaya kuat balancing, kuat ketahanan kepala. Sebab nanti kalau kena luku pun kepala dah biasa training je. Kepala atas punggung ke atas, tangan ke belakang tu. Dia orang boleh duduk sampai setengah jam kan. Dahsyat. Macam geng-geng Pascal kan. Kita geng basikal. Kita tak lewat macam tu. Itu pun geng basikal pun kalau tak biasa bongkok tu, mau semayang pun lepas ni rokok je semayang. Nak biasa kan. Jadi itu dia buat begitu, dia bukan sujud pada lain dari Allah. Itu namanya niat dia sebagai latihan lain. Itu tak apa ya. Itu tak mengapa. Ini sujud lain daripada Allah Ta'ala ni, tak boleh. Jadi kalau begitu niat dia, maka tiada dihukum ke atasnya kufur. Dia tak kafir pada batin dia. Hanya dihukumkan atasnya dengan kufur pada zahir. Jadi zahir kita anggap orang yang sujud selain Allah Ta'ala tetap dianggap kafir pada zahir. Maka tiadalah diperlakukan oleh kerana dia sujud pada berhala. Walaupun dia kata aku mengesakan Allah, habis tu kenapa engkau sujud kat berhala? Aku ikut aja. Maka tiadalah diperlakukan atasnya segala hukum Islam yang telah tersebut. Maknanya kalau dia mati tak boleh nak mandi kafan cara Islam, kerana dia dah sujud berkali-kali dah pada berhala tu. Demikianlah yang disebutkan oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Naqal ni diambil daripada kitab Muwaqif dan syarahnya.
Dan kata Mu'tazilah, sikit lagi. Dan kata Mu'tazilah satu kelompok yang dianggap sesat. Mu'tazilah ni, mereka ni dianggap sesat. Tuan-tuan ya, kenapa orang yang begini hakikatnya mereka ni batal iman, batal akidah, tapi tetap kita panggil Islam. Contoh macam Qadiani. Qadiani ni mereka memang menolak Rasulullah. Mereka mengatakan Nabi yang akhir adalah Ghulam Ahmad Qadiani. Qadiani ni samalah dengan ajaran Ayapin, Rasul Melayu, sama. Cuma Qadiani ni dia kata Ghulam orang Pakistan tu itu Nabi akhir zaman, bukan Muhammad, dia kata. Sebab mereka nak Nabi bangsa mereka. Jadi Pakistan nak Nabi Pakistan, entah Melayu ambil Nabi Pakistan pula. Namanya Ghulam, namanya Ahmad Qadiani. Itu ajaran Qadiani. Dia punya markas besar dekat Gombak. Ya. Mengapa kita tak kata dia kafir? Kita kata dia Islam. Tapi dia Islam yang sesat. Dia panggil ajaran sesat. Masuklah Syiah ajaran sesat, Mu'tazilah sesat, Jahmiyah sesat. Kenapa tuan-tuan tak panggil dia kafir? Dia begini. Dia kaedah dia begini. Kaedah dia, mereka tetap mengatakan Allah esa, tapi mereka menolak Nabi Muhammad. Ya, sepatutnya iman ni batal dah. Boleh faham ya? Mereka tolak Nabi Muhammad. Masuklah ajaran anti hadis. Apa dia, banyaklah ajaran-ajaran lagi ni. Taib, kalau ikut iman dia memang mereka dianggap kafir. Tapi mereka kadang-kadang semayang. Mayang Syiah mayang. Walaupun panjang cerita Syiah ni, ada Syiah yang okey baik. Mereka semayang. Baik, mana kata apa ni? Maka mereka ni tuan-tuan, dia tak macam agama Hindu, Buddha, Kristian yang totally menolak Allah dan Rasul. Hindu dia kata Tuhan dia Murugan, Vishnu selain Allah. Dia kata Allah Tuhan juga. Tapi ini proksi. Betul, dia kata Allah. Dia kata Allah Tuhan. Tapi ini anak Tuhan. Ini isteri Tuhan. Itu sebab dia panggil dia kafir. Okey? Apa tu panggil kafir tu? Adapun macam Qadiani, Bahai, mereka tetap kata Allah esa. Cuma kami tak ikut Muhammad. Kami ada Nabi sendiri. Itu sebab dia panggil ajaran sesat. Dia masih anggap dia Islam. Kalau kita kata dia kafir, marah dia. Kami Islam. Pula dah. Habis itu Islam kat mana ni? Maka dia panggil ajaran sesat dia. Selagi dia claim dia Islam, cuma jalan dia berbeza, kita panggil sesat. Satu. Yang keduanya, kalau mereka kita isytiharkan kafir, ini pejabat agama lah kata mereka kafir, maka dalam enakman Islam, mereka tak boleh didakwa di bawah enakman syariah. Tak boleh. Sebab tu kita tak boleh dakwa ajaran Kristian, Buddha yang mengamalkan upacara mereka, itu hak dia. Tak boleh dakwa kan? Tak boleh. Tapi oleh kerana mereka ni dakwa Islam, tak sembahyang pakai niat, ambil Nabi Melayu, kita boleh ambil tindakan di bawah enakman jenayah syariah. Itu sebab kenapa tak dideklarasikan mereka kafir. Kalau kita declare mereka kafir, mereka pun seronok nak dakwah apa, kami bukan Islam kata. Nampak? Itu sebab kita kata dia ajaran sesat. Pun begitu, Majlis Fatwa negeri telah memfatwakan beberapa ajaran bukan lagi Islam tapi kafir, antaranya Qadiani, Bahai. Memang declare dah kalau mereka amal, mereka kafir. Dan kita pun setuju. Kalau declare mereka kafir, degil, maka nak nikah pergi pejabat pendaftaran negara macam orang Buddha nak kahwin tu. Baru dia tahu, pasal pula kita tak lagi masjid. Habis kita daftar kat mana? Daftar pejabat agama. Dan kau kafir, tak terima Rasulullah. Elok dia ajar begitu. Yang pertama, yang keduanya kalau mati, tanam kubur dekat nilai 3 tu banyak. Nilai 3 pula. Apa nama tu? Kat nilai itulah yang tepi besar tu. Kubur Cina tu lah, jirat Cina tu. Tak bagi tanam kubur kita tu. Tanam situ. Marah dia. Kenapa situ pula? Engkau kan sama standard dengan dia orang. Kafir. Itu jajar dia orang ni. Kalau dikuat kuasakan benda ni, mereka akan takut.
Tapi oleh kerana kita berbelah bagi, kalau kita kuasakan dia kafir, nanti dia terlepas daripada tindakan undang-undang di bawah nama jana syariah. Tapi kalau kita tak isytiharkan, ini dia masalahnya. Dia boleh nikah, pergi daftar pejabat agama, dia nak berlakon sebab dia nak daftarkan tu. Pening juga Syekh. Tu kita mintalah orang atasan bincanglah benda tu. Kita duduk bawah ni, kita bincang yang ni Baik. Jadi satu kumpulan namanya Mu'tazilah. Saya nak ringkaskan, dan kata Mu'tazilah, hakikat iman itu tersusun daripada 3 perkara: ikrar dengan lidah, tasdik dengan hati, amal soleh dengan anggota badan. Jadi bagi golongan Mu'tazilah, kalau tak sembahyang dianggap kafir dia. Kalau dia tak puasa dianggap kafir dia. Minum arak kafir dia. Ekstrim pula. Kita ni ahli sunnah ni duduk antara dipanggil ketegasan dan kelembutan. Tegas tapi ada lembut. Mereka ni keras sangat, sampai yang minum arak pun dianggap kafir. Ini kita tak mau. Ini namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ni satu kelompok yang keluar daripada golongan kelompok ahli sunnah wal jamaah. Batu mengapa kita menyebutkan kita ni mesti atas i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jadi kesimpulannya, dalam i'tiqad ahli sunnah, selagi ada ikrar di lidah, dia menjaga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hatinya membenarkan Allah dan Rasul, dan apa yang Nabi ajarkan dia terima. Cuma dia tak beramal, dia mukmin pada zahir dia beriman. Jangan kita hukumkan kafir dia. Tak boleh tuan-tuan tetap dia beriman, dia mukmin. Maka itulah mengapa kita tetap juga sembahyangkan orang yang tak sembahyang tu. Mati kita mandikan dia. Kalau tengok menyampah kita. Tak. Dahlah dia tak sembahyang, dia komplain pula kita macam-macam. Mekah aja masjid lah. Azan lah. Marahnya kita. Tapi kalau kita kata dia kafir, marah dia. Aku beriman dia tak. Ya tuan-tuan, ada tuan-tuan geng-geng macam ni. Dulu saya ingat masa demonstrasi orang Salman Rushdie dan beberapa kelompok yang menghina Rasulullah, buat demonstrasi cintakan Rasul di Kuala Lumpur tu. Yang datang tu budak-budak tuan-tuan, hippies pun ada, geng-geng hippies. Yang jenis pakai tuala tu, tuala apa nama, ikat kepala tu, geng-geng tu. Seluar pun koyak-koyak tu. Itu kalau sembahyang tu ambil buka tutup situ ya. Ada juga guna. Kita tengok pun tak semenggah budak-budak ni lah. Pakai seluar koyak tapi bawa banner Muhammad Rasulullah. Hebat juga. Cinta dia pada Rasul. Tapi kalau ajak sembahyang kan uzur panjang tu. Tapi cinta Rasul ya. Tapi kalau ajak sembahyang, ajak kita ni lah, berat je dia orang ni dah. Kita tetap hukum mereka ni mukmin pada zahir, mukmin zahirnya, batinnya Allah Taala lah. Yang penting jangan kita masuk golongan Mu'tazilah, golongan-golongan yang nanti sampai peringkat sudah tidak lagi percayakan Allah, tak percayakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaddidu imanakum. Rasulullah bersabda, perbaikilah iman kamu ni. Maka hari-hari kita ni disuruh perbaiki iman. Lalu sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana? Ni cerita iman ni. Nabi kata perbaharukan iman kamu. Setiap hari kena perbaharukan iman. Sahabat tanya, macam mana kami nak perbaharukan iman? Sabda Rasulullah dengan menyebut la ilaha illallah. Itulah yang kita doa amalkan pagi-pagi. Kalau boleh bangun tidur tu, mula-mula kalimat yang tuan-tuan baca ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tadi kita buat dah lepas sembahyang tadi. Itu sebenarnya nak memperbaharukan iman kita. Kalau boleh setiap masa kita perbaharukan iman. Takut tuan-tuan ni tak takut, walaupun kita ni jaga, alhamdulillah, jaga iman. Maka itulah mengapa bila orang nak nikah, takut-takut dia ni batal syahadah ke. Jadi macam mana nak nikahkan anak sendiri? Mesti syarat nak nikahkan ini mestilah Islam, mukmin. Maka itu hari ini pejabat agama anjurkan sebelum nikah, wali, pengantin, semua yang hadir, saksi-saksi, apa dibuat? Ucap dulu astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Tuan-tuan ni macam dah tak ingat macam mana nak kahwin lain ni. Tu tuan-tuan kena ingat ya. Bukan jadi wali nak kahwin lain tu kena ingat. Memang untuk imam buat. Jangan nanti tanya, asal imam kena mengucap syahadah, imam tak percaya ke saya beriman. Jangan tuan-tuan. Itu semuanya dipanggil, orang panggil play safe. Nak selamatkan keadaan. Takut-takut ada di kalangan kita yang tadinya buat benda yang tak ada sedar, batal iman. Takut nanti nikah kahwin tu tak sah belaka. Wallahu ta'ala a'la wa alam. InsyaAllah nanti disambung. Kata mereka, barang siapa baginya ada ikrar dan tasdik dan ia tiada mengerjakan amal soleh, maka orang itu tiada mukmin. Itu kata Mu'tazilah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah bertemu lagi pada masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman, ya Allah hidupkanlah kami dengan iman, wa amitna bil iman, dan matikanlah kami dengan iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman, dan masukkanlah kami dan bangkitkanlah kami di mahsyar beserta dengan iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman, dan masukkan kami ke syurga dengan iman. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallah wa bihamdika.